Okay guys, penyakit jantung kita hari ni sebenarnya semakin hari semakin teruk dan dia makin melibatkan golongan yang lebih muda. Punca dia banyak dari segi pertambahan makanan segera dan lebih banyak trend-trend yang tidak sihat seperti merokok dan juga gaya hidup yang tidak aktif. Walaupun ada banyak faktor yang boleh menyebabkan masalah jantung, faktor pemakanan dan juga pemilihan diet kita merupakan faktor yang paling besar dan boleh mengubah nasib kita. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan 5 makanan yang berpotensi menyebabkan jantung kita ni tersumbat dengan kadar yang lebih teruk. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, setakat hari ni kita tahu yang bukan semua lemak dalam makanan kita ni merupakan lemak yang tidak sihat. Lemak-lemak tidak tepu seperti minyak zaitun dan juga kekacang dikaitkan dengan pengurangan risiko serangan jantung apabila digantikan dengan lemak tepu. Jadi mengenali makanan-makanan yang mempunyai lemak tepu yang tinggi ni sangat penting. Jadi makanan pertama yang mempunyai lemak tepu yang sangat tinggi yang kita semua patut kurangkan daripada diet kita adalah daging. Bila kita sebut pasal daging ni sebenarnya dia ada beberapa kategori. Daging secara amnya kita boleh bahagikan kepada red meat ataupun daging merah dan juga white meat, daging putih. Under daging merah ni kita boleh bahagikan dia seperti daging lembu dan juga daging kambing, dan white meat adalah seperti ayam dan juga arnab. Red meat ni pula kita boleh kelaskan dia lagi kepada daging yang diproses macam sausage, daging burger dan juga daging natural yang tidak diproses. Berdasarkan banyak kajian, pengambilan daging merah yang kerap melebihi 3 kali seminggu dikaitkan dengan peningkatan risiko serangan jantung dan juga stroke. Tetapi pengambilan daging yang diproses menunjukkan risiko serangan jantung yang berlipat kali ganda. Jadi daging merah ni sebenarnya kita boleh makan, tapi cuba kita kurangkan pengambilan dia kurang daripada 3 kali seminggu dalam kuantiti yang sederhana, bermakna setiap serving ni kurang daripada 100 gram. Dan kalau boleh kita elakkan pengambilan daging proses sebanyak yang mungkin. Makanan kedua yang kita perlu kurangkan dan hadkan dalam diet kita adalah carbohydrates. Dalam konteks diet di Malaysia ni, rakyat kita ni mengambil carbohydrates yang terlalu tinggi dan terlalu kerap. Daripada sarapan sehingga moreh, diet kita ni dipenuhi dengan kuih-kuih dan makanan yang mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi. Walaupun ia sebahagian daripada culture kita, pengambilan carbohydrates yang berlebihan ni boleh menyebabkan masalah kencing manis dan juga masalah kolesterol. Punca dia adalah gula yang berlebihan dalam diet kita ni akan dikonvertkan kepada lemak dalam badan, dan badan kita hanya boleh convert kepada lemak tepu dikenali sebagai palmitic acid. Penghasilan lemak dalam badan kita ni juga merupakan satu safety mechanism untuk mengurangkan paras gula dalam darah meningkat terlalu tinggi, tetapi sampai satu tahap organ-organ dalaman kita ni akan diselaputi dengan lemak, contoh menyebabkan penyakit seperti fatty liver. Sebab tu even orang-orang yang kurus ni boleh menghidap serangan jantung sebab lemak dalam organ ataupun visceral fat dalam badan ni sangat tinggi tetapi kita tak nampak. Makanan yang ketiga yang kita semua perlu berhati-hati adalah gula jenis fructose. Tajuk gula fructose ni dia sangat menarik, tetapi untuk tujuan video ni saya cuba pendekkan dan ringkaskan. Gula kita ni ada banyak jenis dan gula jenis fructose ni mainly wujud dalam buah-buahan. Salah satu end product of gula fructose ni selepas dimetabolize adalah uric acid. Sebab tu orang-orang yang ada gout tidak digalakkan untuk minum jus buah-buahan. Fructose ni juga walaupun dia sejenis gula, ia mainly digunakan untuk storage dalam sel lemak kita dan bukan untuk digunakan sebagai tenaga, berbeza dengan gula glukos. Problem dia sekarang ni adalah banyak syarikat giant dia campur gula glukos dan fructose untuk menghasilkan high fructose corn syrup yang merupakan main ingredient dalam majoriti minuman yang bergas sebab dia murah. Dan disebabkan high fructose corn syrup ni mainly dalam minuman-minuman bergas, dia tidak mengenyangkan, ia sangat mudah untuk kita overconsume. Dan implikasi mengambil gula jenis ni secara berlebihan akan meningkatkan kolesterol tidak baik dalam badan kita. Jadi kalau kita nak makan buah-buahan, makan dalam bentuk yang original dia. Cuba elakkan minum jus buah-buahan secara berlebihan, dan kalau boleh kita cuba limitkan pengambilan minuman yang bergas. Makanan yang keempat yang kita wajib terus buang daripada diet kita adalah makanan-makanan yang mempunyai lemak trans ataupun trans fat. Trans fat ni dia sangat bahaya sebab dia terbukti meningkatkan masalah jantung kita dengan cara meningkatkan kolesterol tidak baik kita dan mengurangkan kolesterol baik kita. Trans fat ni dia punya bahaya sampai FDA mengharamkan penggunaan trans fat dalam industri makanan. Tetapi makanan yang mempunyai kurang daripada 0.5 gram of trans fat per serving boleh dikategorikan sebagai zero trans fat. Jadi sesetengah industri makanan yang giant ni dia pandai, dia boleh kurangkan ataupun dia adjust serving size of portion dia, dan dia boleh claim yang makanan
makanan jenis tidak mempunyai trans fat. Reason food industry selalu menggunakan trans fat atau nama lain dia adalah dikenali sebagai partially hydrogenated oil. Nombor satu adalah dia lebih murah, dan nombor dua dia menyebabkan makanan yang dihasilkan tu tahan lebih lama. Kebanyakan makanan proses ni memang mengandungi trans fat seperti cakes, pastries dan juga margarine. Walaupun kita selalu kata yang margarine ni lebih baik dan sihat berbanding dengan butter, margarine ni sebenarnya mengandungi trans fat yang agak tinggi. Margarine ni menggunakan minyak sayuran, di mana untuk menjadikan minyak sayur ni menjadi pepejal, ia perlu melalui proses hydrogenation, di mana sebahagian lemak tidak tepu dalam sayur ni digantikan dengan lemak tepu. Malangnya byproduct daripada proses ni dia menghasilkan banyak sangat trans fat. Jadi basically apa-apa makanan yang mempunyai butter ataupun margarine, contoh seperti kuih-kuih raya, dah kita nak raya ni kan, kita perlu hadkan ataupun kita cuba limitkan sebanyak yang mungkin. Walaupun kita tahu ada margarine sekarang ni yang mempunyai trans fat free melalui teknologi yang lebih canggih, saya tak rasa orang yang buat kuih-kuih raya ni sanggup nak membayar lebih mahal untuk beli margarine yang lebih sihat untuk buat kuih raya mereka. Dan makanan yang kelima dan terakhir yang mempunyai lemak tepu yang sangat tinggi yang mungkin ramai orang terlepas pandang adalah whipped cream. Since sekarang banyak dessert dan juga minuman ditop up dengan whipped cream ke atas, ia sebenarnya dipenuhi dengan gula dan juga lemak tepu. Lebih kurang 120 gram of whipped cream ni mengandungi di antara 400 hingga 500 kalori. Sebab tu tak pelik kalau satu minuman hipster kita sekarang ni boleh mengandungi sehingga 1000 calories. Jadi next time apabila kita nak minum minuman hipster kita ni, minta kurang manis dan kalau boleh tak mau whipped cream. Conclusion dia guys, ada banyak sangat faktor yang boleh menentukan kesihatan jantung kita. Ada faktor yang berada dalam kawalan kita, ada juga faktor yang kita tidak boleh kawal seperti genetics dan sebagainya. Pemilihan makanan kita ni sangat penting, tetapi ada yang lebih penting melebihi apa yang saya kongsikan hari ini adalah jumlah kalori seharian kita. Tetapi as for now, untuk mengambil langkah yang selamat, kurangkan jumlah kalori yang kita makan seharian, gantikan lemak tepu kita dengan lemak tidak tepu dan banyakkan serat-serat yang sihat. Pastikan kita buat regular check up untuk pastikan diet yang kita buat ni berkesan. That's the video guys. Saya harap hamba suka konten seperti ini. Kalau hamba dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hamba di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.